A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa atliq bi alsinatana wa qawi bi ajnanana wa si' bi afhamana wa qawi bi azamana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sebagai permulaan, kita mengingatkan diri kita, ya, apa-apa saja tuan-tuan dan puan-puan buat dalam usaha memahami Al-Quran ni, dia satu kebaikan yang sangat besar, ya, daripada kacamata Allah, ya. Walaupun daripada kacamata kita ataupun kacamata manusia mungkin nampak kecil, ya, tapi sebenarnya daripada kacamata Allah dia sangat-sangat besar. Jadi tuan-tuan boleh dikatakan sangat-sangat beruntung, ya, sebab tak ramai yang boleh melihat, ya, pentingnya apa yang kita buat sekarang, ya. Ramai yang masih melihat ini satu perkara yang secondary dalam kehidupan, ya. Jadi bagi mereka yang menganggap mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu satu yang remeh, satu yang kecil berbanding dengan tugas-tugas lain, dia sini mungkin dia tak nampak lah, ya, dia tak menyesal, tapi yang menyesalnya bila di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti itu dia rasa rugi sangat, ya. Kalau boleh dia kata, dia minta dengan Tuhan nak beri dia hidup kali kedua, kali ini dia kata dia nak pulun habis-habis lah, orang kata, ya, nak belajar betul-betul, nak mahir betul-betul, tak nak buat. Biasanya manusia tu dia cakap macam tu lah, ya. Tetapi sayangnya tak boleh dah. Kita sekali je masa ni lah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, yang pertama tahniah lah, ya. Yang kedua tu kawan-kawan kita yang lain, ya, supaya masa kita Allah bagi lagi, ya, umur bonus ni, masa ni lah kita nak tumpukan perhatian kita, ambil peluang ni, ya. Sebab program yang saya buat ni sebenarnya jarang-jarang orang lain buat, ya, jarang. Jadi bila ada peluang ni, ambil peluang, ya. Okey, so saya akan terus kongsikan skrin seperti biasa, dan kita akan terus kepada slide yang turutan daripada apa yang kita telah belajar, iaitu kita telah sepatutnya sekarang ni kita sudah mengenal jenis kalimah isim yang kedua, iaitu isim dhamir, dan kita telah mulakan dulu, kan, daripada slide yang pertama di sini, belajar secara ringkasnya mengenal isim dhamir anta, ka dan hum dalam ayat-ayat Quran, kan, hiya, him, hunna. Lepas tu kita belajar dia dengan lebih kemas lagi, iaitu melihatkan contoh-contoh tadi dalam keseluruhan isim dhamir, ya. Rupanya isim dhamir ni dia ada 3 kumpulan yang dipanggilkan mutakallim, orang pertama, mukhatabun, orang kedua, dan orang ketiga dipanggilkan ghaibun, ya. Kemudian kita tambah lagi dengan mengenal isim dhamir ni, bagaimanakah apabila dia berfungsi sebagai pelaku, ya. Ini dhamir saja, dia saja. Tetapi kalau dia berfungsi sebagai pelaku kepada satu kata kerja, dan kita telah pun melihat bentuk dia, ya. Ini slide yang ni juga masih lagi dalam konteks kumpulan 3 kumpulan, iaitu mutakallim, mukhatab dan ghaibun, ya. Okey, dan kita tambah lagi perbincangan kita isim dhamir juga, tetapi kita nak melihat
kalau dia tu bukannya fa'il, bukannya pelaku kepada perbuatan, tapi dia tu, okey, sebelum tu kita fa'il juga tapi dalam bentuk fi'il mudhari' kita panggil ya. Pelaku kepada fi'il mudhari' dia ditandakan di awal kalimah. Kalau dia pelaku kepada fi'il madhi, dia selepas komponen kata kerja ya, yang kalau mudhari' dia sebelum, dia di awal. Macam ni fa'ilam ni kata kerja dia, hamzah qata' tu pelaku dia. Ya, dia di depan. Tu cara nak mengenal isim dhamir tu sebagai pelaku di dalam fi'il mudhari'. Ini yang mufrad. Maknanya aku, kami, kamu, dia ni semua seorang. Tetapi fi'il mudhari' juga melibatkan pelaku yang ramai. Ya. Pelaku yang ramai. Bagaimana dalam madhi tadi kita tengok ada yang seorang, ada yang ramai. Ya. Gitu juga yang seorang ni lah mufrad tu. Kalau musanna tu 2 orang. Jamak tu ramai. Begitu juga dalam fi'il mudhari'. Dia juga terlibat dengan pelaku yang ramai. Kalau dipanggilkan jamak, sama ada jamak tu muzakkar ataupun jamak yang muannas. Ya, so kalau jamak muzakkar kita akan dapati ada imbuhan di belakangnya waw nun. Kalau ya tambah waw nun. Kalau ta pun tambah waw nun. Dalam muannas pula, kalau ramai, kalau seorang ya saja ataupun ta. Tetapi bila ramai dia tambah nun bari atas. Jadilah yaf'alna dan taf'alna. Ya. So daripada kemudian lepas fa'il itu kita juga melihat isim dhamir digunakan dalam bentuk objek. Ya, kalau dia menjadi objek kepada kalimah kata kerja bagaimana rupa dah, inilah rupa dia. Ya. Juga terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu orang pertama mutakallim, orang kedua mukhatab dan orang ketiga ialah ghaibun. Ya, dan akhir sekali dulu kita membincangkan apabila isim dhamir ana ni digunakan dalam objek kepada kalimah, kita akan dapati dia digunakan dalam bentuk ada ya ataupun non ya. Ya, dan kita telah melihat beberapa contoh minggu lepas ya. So hari ni apa kita buat? Kita cuba melihat macam mana penggunaannya di dalam kalimah. Ini tak ada kalimah dia ya. Ini cuma kita senaraikan saja rupa dia. So sekarang ni kita akan melihat bentuk dia di dalam kalimah. Ya. Okey, so tajuk ni isim dhamir dalam kalimah fi'il madhi dulu ya. Kita ambil fi'il madhi, maknanya semua yang ada ni fi'il madhi lah. Lepas pada tu nanti kita akan buat campuran fi'il madhi dengan mudhari' pula. Ada madhi, ada mudhari'. Macam manakah isim dhamir yang kita belajar atas tadi? Ya, kat sini nampak eloklah, tersusun je, cantik kan ya. Tetapi dia di dalam kalimah tu dia tricky sikit. Cuma kita kena belajar mengenal ya dengan melihat contoh-contohnya. Okey, apa saya buat, saya akan terangkan dulu ya. Saya akan terangkan satu-satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuba fahamkan. Kalau tak faham tanya ya. Kemudian kita buat latihan pula. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan pun menerangkan. Itu nak ukur sama ada mengenal ke tidak. Ya, manakah dhamir dia dan apakah dhamir dia, dan kita cuba beri makna pula kepada kalimah-kalimah tu ya. Okey, kita mula dengan khalaqa. Khalaqa ni tuan-tuan dan puan-puan, makna dia mencipta. Mencipta. Okey, daripada mencipta, kalau digunakan dalam bentuk fi'il madhi, dia sudah ada pelaku dan masa. Jadi dia akan memberi makna telah mencipta masa dia. Tetapi pelaku dia siapa? So pelaku di sini kita tengok tak ada nampak. Ya, ingat tak dhamir yang kita belajar sebelum ni? Tak ada nampak kat sini ya. Dia tidak dinyatakan dalam kalimah khalaqa tu. So bermakna
dia punya kaedah dia, kalaulah pelaku tu tidak dinyatakan, maknanya pelaku tu ialah balik kepada jatah kita yang mula sekali tu, iaitu di sini yang ni. Dia tidak dinyatakan, kita dash tu. Dia pelaku dia adalah huwa. Jadi huwa lah fa'il dia tu. Jadi huwa ni siapa? Dia seorang lelaki. Jadi yang melakukan perbuatan tadi ialah dia seorang lelaki lah sini. Ya. Jadi mana dia apa? Dia seorang lelaki telah mencipta. Ya. So biasanya khalaqah ni dalam Quran dia dimaksudkan Allah lah. So Allah tu bukan makna Allah tu seorang lelaki, tidak. Tapi Allah dia tidak menggunakan jantina muannas. Dia kena gunakan jantina muzakkar. Dalam Quran ni kalimah-kalimah dia ada jantina. Jadi jantina Quran ada dua saja, sama ada muzakkar ataupun muannas. Jadi kalau Allah guna muannas tak sesuai lah. Sebab muannas ni feminin. Mana dalam apa keadaan biasanya yang berkuasa, yang mengurus, mengatur ataupun menyusun, merancang, biasanya lelaki lah. Sebab tu Allah tu bila menggunakan dia sebagai pelaku, dia akan mengambil jantina yang muzakkar, iaitu huwa, bukannya hiya. Tadi kita boleh tengok bermakna fa'il sini pelaku ialah huwa. Jadi bila kita beri mana, huwa tu ialah dia seorang lelaki telah mencipta. Okey. Okey ya. Sebelum pergi yang kedua tu, saya tanya balik ya, ada apa-apa soalan? Boleh faham ke? Kita pastikan tiap-tiap kalimah tu kita faham ya. Sebab nanti tuan-tuan akan baca Quran, akan jumpa semua benda ni dalam Quran. Jadi bila kita faham di sini, jadi kita akan faham bila kita membaca ayat Quran nanti. Okey, satu. Maksudnya, Doktor, maksudnya dalam satu kalimah khalaqa ni, dia ada fa'il, dia ada fi'il, dia ada waktunya. Betul. Setiap kata kerja dia mesti ada 3 komponen tu. Ada pelaku, ada perbuatan dan ada masa. Dia ada masa. Okey. Dan biasanya fi'il madhi, kalau pelakunya kita akan lihat dia akan dinyatakan selepas kata kerja. Khalaqah ni kata kerja ya. Kalau ada pelaku dia akan nyatakan selepas dia tu. Tapi ini kosong kan, tak ada. Itu maknanya pelaku tu tidak dinyatakan. Jadi kalau dia tidak dinyatakan tu bermakna pelaku tu ada, tetap ada, tapi pelaku tu yang dimaksudkan ialah huwa, iaitu seorang lelaki. Kepada kalimah yang pertama tu. Okey. Apakah contoh kalimah lain yang ada pelaku? Tengok ya. Biasa pelaku, kalau ada pelaku tu dinyatakan, contoh ni lah. Ni wa' al-ziyadah ni kan. Kan dia nyatakan tu. Selepas kafaru. Kafaru tu perbuatan dia. Ya, kafaru tu ialah perbuatan dengan masa sekali. So yang fa'il tu ialah yang selepas kafaru tu. Di sini dinyatakan. Yang ni macam bawah ni, yang ni pun dinyatakan. An anta. Ta tu adalah pelaku dia. Tapi khalaqa tadi dia tidak dinyatakan. Ya. So tandanya yang bila tidak dinyatakan, bermakna fa'il tu masih ada tapi bermaksud dia seorang lelaki. Ya. Jadi bila kita nak memberi makna dia seorang lelaki telah mencipta. Okey. Okey. Tengok contoh kedua pula ya. Contoh kedua, sekarang ni ada kafaru, lepas tu ada waw alif ziyadah. Waw alif ziyadah ni, yang ni lah pelaku dia. Okey, mungkin saya tukar warna lah. Warna hijau ni tak apa nampak, saya ambil warna biru lah.
Okey. Yang ni. Sekarang ni selepas kata kerja kafaru tu ada wa liziyadah, maknanya wa liziyadah itulah pelaku dia. Jadi kena kenal lah wa liziyadah yang mana kita dah belajar di dalam kelas-kelas sebelum ni. Wa liziyadah tu merujuk kepada siapa pelaku tu? Kita balik kepada carta slide dulu, iaitu yang ni. Ya. Tu. Satu lagi. Yang ni. So apa dia wa liziyadah? Yang ni lah. Saya tandakan kotak sekali supaya kita nampak. Mana dia? Kotak. Okey, yang ni. Wa liziyadah. Itulah wa liziyadah tadi. Dia di hujung kalimah tu. Tadi kalimah apa? Kafaru. Ya? Jadi sebelum wa liziyadah tu tadi kafaru lah. So bermakna wa liziyadah ni mewakili apa? Home. Mewakili home ni. Jadi domain dia ialah home lah. Bila kita jumpa wa liziyadah di hujung kalimah tu, jadi kita tahu dia adalah pelaku. Ya? Dan pelaku tu dia mewakili saja. Ya? Sebab yang sebenarnya domain dia ialah home. Home ni ialah apa dia? Orang ketiga ni ghaibun yang muzakkar dan jamak. Ghaibun tu maknanya orang ketiga ni kita panggil, kalau jamak kita panggilkan mereka lelaki. Mereka lelaki. Ya. Okey, so bermakna kalimah kafaru tadi kita dah kenal pelaku dia, iaitu apa dia? Mereka lelaki. Mereka lelaki ni ya. Mereka lelaki yang merah, waw liziyadah merah tu. Itulah pelaku dia. Kemudian kata kerja ialah kafaru ni, kafaru ni perbuatan dengan masa sekali. Madhi maknanya telah masa dia, kafaru ni maknanya apa? Mengingkari. Asalnya makna mengingkari ya, yang kita panggil kafir, kufur semua tu, makna dia mengingkari Allah lah. Jadi siapakah yang mengingkari itu? Wa liziyadah ni. Wa liziyadah ini mereka lelaki yang ramai. Mereka lelaki yang ramai telah kufur ataupun telah ingkar. Tu dia punya cara kita. Bila kita dah kenal tu, kita boleh beri makna kepada dia. Okey. Sekarang ni kita tengok yang ketiga. Qala ya. Qala ni makna dia berkata. Berkata ya. Tapi dia sekarang mengambil bentuk madhi, dia mesti ada pelaku dan juga masa. Ya, dan juga perbuatan dia. Perbuatan ialah berkata. Masa dia ialah telah. Jadi dia akan memberi makna telah berkata. Kemudian dia mesti ada pelaku dia. Ya. So sekarang ni kita tengok qala tu pun pelakunya tak ada dinyatakan di situ. Juga tak ada di depan dia selepas qala tu apa? Kosong. Kan kosong tu. Itu kalau ada pelaku dia mesti sebut di situ. Tapi tak ada kosong. Maknanya pelaku tu tidak dinyatakan. So bila pelakunya tidak dinyatakan, bermakna pelaku tu ialah dia seorang lelaki juga. Dia seorang lelaki juga. Jadi bila kita memberi terjemahan kepada qala ni, kita akan mulakan dengan pelaku tadi, iaitu dia seorang lelaki telah berkata. Dia seorang lelaki telah berkata. Okey, saya berhenti dulu kalau ada apa-apa soalan. Soalan ni dia soalan tu kata. Ya. Telah kata. Kalau kita buat ayat dia, kamu hantarlah. Telah berkata. Macam ni dia. Kalau kamu dia dah ada ya, dia akan dimasukkan di depan ni. Kamu fa'il dia apa? Untuk pelaku kamu seorang lelaki. Dia hantar dia pakai ta tu tambah ta. Dia domain dia hantar tapi tanda dia ta saja. Jadi dia akan jadi apa? Tapi dengan syarat tengok situ huruf sebelumnya kena sukun kan? Lam tu. Dia jadi akan jadi qa, lepas tu lam ni disukunkan. Jadi qulta. Lam tu kena sukunkan. Tetapi nanti kita akan dapati bila Arab, bila ada lam yang sukun,
Tapi huruf sebelumnya huruf alif. Alif tu dipanggil huruf illah. Huruf illah ni dia kena ubah sikit. Dia tak jadi qalta, tak boleh. So dia akan jadi qulta. Sebab asal qala ni ialah qaf waw lam, 3 huruf akar dia. Dia melibatkan huruf illah, dia akan dia ada proses dia panjang sikit. Macam kalau katakan macam khalaqa ni, kalau nak tambah ta senang sebab dia tiga-tiga ni huruf sahih. Dia panggil tak ada huruf akar, huruf illah ya. Huruf illah ada 3 je, alif waw ya. So kalau kalimah tu dibentuk dari salah satu pada ni, macam ni alif ni asalnya pada waw ni. Daripada waw. Jadi sebab tu bila dia ditambahkan fa'il tadi, apa ni waw tu akan menyebabkan qaf ni baris depan. Jadilah qulta. Sebab tu dalam Quran kita tak jumpa qalta ya. Kita jumpa qulta. Qultum. Ya. Kalau plural dia qultum. Ijazah ni masih sama ke? Ijazah ni masih qaf alif ke atau dah jadi qaf? Dah hilang. Alif tak ada dah. Okey. So alif gugur, lepas tu qaf tukar baris depan, lam tu sukun. Okey. Jadi qultum. Kalau ramai, kalau tak qulta. Kamu telah berkata, kamu seorang lelaki telah ta yang ni sama ni lah, ni sama ta, ni dia ta dia. Ta engkau seorang lelaki tu. Okey ya, nanti kita akan buat latihan bila puan-puan ataupun tuan-tuan yang buat latihan nanti kita buat macam apa yang saudara Audi tanya tadi ya, kita akan ubah fa'il tu. Bila kita ubah fa'il tu, apakah kalimah tu ya? Tapi kita mulakan dengan yang ada dululah, yang ada ditunjuk dalam kalimah tu, apakah fa'il tu, lepas tu kita beri mana, lepas tu kita boleh ubah. Kalau fa'ilnya ni dia jadi macam mana? Kalau pelaku dia yang macam ni, dia jadi macam mana ya, dan sebagainya. Okey. Puan Halimatun, ada apa soalan? Okey, boleh. Lepas ni kena nak buat menerang pula ya, macam saya terangkan tu. So kalau tak faham kena tanya ya, bagi confident kata kenal. Oh tengok ni dah kenal. Macam tu. Tak ada ragu-ragu lagi. Ustaz. Okey. Okey, kita bagi contoh yang keempat ya. Tengok dia dari segi komponen dia masih lagi dua ya, iaitu pertamanya yang hitam ni kata kerja dia, komponen kata kerja. So kata kerja mesti ada memberi makna perbuatan tu, iaitu an'am ni makna dia memberi nikmat. Apabila dia dalam bentuk fi'il madhi, kita masukkan telah. Maknanya an'am tu telah beri nikmat. Dah ada dua komponen sekali. Komponen perlakuan dengan komponen masa. Tinggal satu komponen lagi iaitu pelakukan. Siapakah yang memberi nikmat tu? Kita akan tengok selepasnya. Yang selepas itulah siapa tu? Iaitu pelaku dia ialah ta. Ya. So ta dalam sebelum ni kita sudah pun belajar. Kalau ta tu bermakna dhamir anta. Ta ni adalah mewakili anta. Anta ialah kamu seorang lelaki. Jadi bermakna ta tu dia adalah fa'il yang mewakili anta. Jadi makna kepada dia ialah kamu seorang lelaki. Jadi dia lah pelaku. Tadi perbuatan dia apa? Telah beri nikmat. Jadi bila kita gabungkan sekali, kamu seorang lelaki telah beri nikmat. So kamu ni dalam konteks ini adalah ayat Al-Fatihah ni maksud dia Allah lah. Jadi kita kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Ta tu adalah engkau ataupun kamu lah. Ya. Ini semua dalam bentuk fi'il madhi. Maknanya dari segi masa semua dia telah semua ni. Telah sebab dia madhi. Okey, kita ambil yang seterusnya amanu. Sama juga. Ya, dia ada
kata kerja dia yang warna hitam, ya. Bila kata kerja tu dia mesti ada komponen perbuatan dengan masa. Masa dia automatically telah. Manu tu beriman. Jadi mana yang hitam tu bererti telah beriman. Okey. So siapakah telah beriman tu? Yang melakukan tu ialah wa alizadah ni. Wa alizadah pun tadi kita sudah kenal atas sama je. Iaitu mereka lelaki. Mereka lelaki. Jadi bila kita menterjemahkannya, mereka lelaki telah beriman. Mereka kena sebutnya lelaki tu, kalau tidak mereka boleh jadi perempuan. So sini bukannya perempuan, dia hanya muzakkar. Jadi muzakkar tu merujuk kepada lelaki, ya. Tapi juga perlu diingatkan muzakkar dalam Al-Quran dia juga merujuk kepada satu kumpulan lelaki campur perempuan. Dalam konteks ayat Al-Quran, kebanyakan dia menceritakan orang ramai. Ya? Jadi orang ramai itu bukannya lelaki saja. Dalam konteks ramai ialah lelaki dan perempuan. So kalau lelaki dan perempuan pun, dia menggunakan domain muzakkar. Yang sama seolah-olah sama dengan orang lelaki. Melainkan kalau semua kumpulan tu perempuan, dia akan dia tak menggunakan muzakkar lagi dah. Dia akan gunakan muannas. Okey. So amanu bermakna apa? Mereka lelaki telah beriman. Okey. Okey, kita tengok kalimah selepasnya iaitu amanah pula, ya. Nampak amanah dia satu komponen je. Dia tidak ada komponen pelaku di situ. Ada pelaku tetapi pelakunya tidak dinyatakan. Ya. Amanah ni sebenarnya tuan-tuan dan puan ialah dalam amanu ni komponen kata kerja ni sebenarnya amanah. Dia sama je tu. Jadi makna amanu kat sini dengan amanah ni sama makna. Cuma dalam amanu tadi nun yang bari atas ni dia kena tukar pada dhammah. Asal dia memang amanah dalam ni. Seperti mana yang di atas ni tadi, sebenarnya kafaru ni, komponen ni sebenarnya ialah kafaro, bukannya kafaru. Tetapi bila ada waw li ziyadah ni, ra tu kena tukar pada dhammah. Yang ni tadi, amana campur waw li ziyadah, na tu kena tukar pada dhammah. Ya, itu sebab apa? Waw ni juga berfungsi sebagai waw mad. Dari hukum tajwid, huruf sebelum waw mad kena tukar pada dhammah, ya. Tak kira apa baris dia. Kalau dia baris bawah, dia kena tukar pada dhammah. Kalau dia baris atas, dia kena tukar pada dhammah juga. Bila ada waw ni. Sebab tu dia. Jadi bermakna asalnya nun di sini ialah na ni, amanah ni. Sama perkataan tu, tetapi amanah ni dia punya pelaku tak dinyatakan. Ya. Macam mana kita tahu? Tengok lepas amanah tu kosong. Tu kosong, tak ada apa. Maknanya pelaku tu tidak dinyatakan. So bila dia tidak dinyatakan, kita tahulah pelaku tu ialah huwa. Dia seorang lelaki juga. Jadi amanah makna apa tadi? Telah beriman. Telah beriman. Jadi pelaku dia ialah dia seorang lelaki. Jadi makna kepada kalimah tu, dia seorang lelaki telah beriman. Bila kita kenal ni, konstrak-konstrak ni, susunan ni, senang. Kita beri mana je bila kita baca nanti. Ya? Okey. Kalimah seterusnya. Iaitu anzalna. Ada dua komponen juga. Ya, komponen pertama ialah anzal ni asalnya lam tu adalah baris atas. Anzala. Ya. Kenapa dia sukun? Sebab ada na selepasnya. Na ni ialah pelaku dia. So bila ada pelaku yang disambung kepada kata kerja tu, huruf terakhir kepada kata kerja tu lam kena disukunkan. Itu kaedah dipanggil, ya. Ataupun tata cara kalimah-kalimah
Al-Quran. Ya, dia kena sukunkan. Lam ni asalnya bukannya baris sukun, dia ada baris atas. Anzala, sebab semua kata kerja madhi huruf akhirnya adalah baris atas. Anzala maknanya apa? Telah menurunkan. Telah menurunkan, ya. So siapakah yang menurunkan? Na itulah. Na pun kita tahu na adalah mewakili nahnu. Maknanya kami. Perempuan ke lelaki sama je. Ya, untuk domain na iaitu mewakili nahnu, lelaki pun dia na, perempuan pun na. Ya. Kami saja tak kira siapa, na juga. Tu. Jadi apakah makna anzalna? Mulakan dengan fa'il kami na tadi, kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan, ya. So kami di sini tuan-tuan, na ni dia seorang pun boleh, 2 orang pun boleh, 3 orang pun boleh, 100 orang pun sama juga, dia tetap na, dia tidak berubah. So maknanya na kita senang sikit nak faham lah dalam kuat. Cuma bila nak tahu sebenarnya berapa orang ramai, siapakah dia, laki ke perempuan, kita akan tengok dalam ayat tu. Ini dia cuma tunjuk kalimah saja, ya. So dalam ayat tu kita akan dapat nanti mencari sama ada orang ramai ke kami ni, ataupun seorang ke, ya, perempuan ke, lelaki ke. Dalam ayat tu nanti kita akan belajar, ya, macam mana nak melihat na tu siapa. Sekarang ni dia kalimah dia kita tak nampak, ya, tak nampak. Kita nampak dia kami saja. Okey. Dan kalimah seterusnya sami'na, yang ni, ya, sami'na. Okey, sami'na. Cuba tengok, dia pun samalah, 2 komponen juga. Yang merah dengan yang purple. Ya, yang merah dengan purple. Merah tu ialah komponen kata kerjanya. Kata kerja maksudnya ialah perbuatan. Dan madhi dah ada masa iaitu telah. Sami'a ni asalnya ialah sami'a, ya. Bermakna ain ni original dia ialah baris atas, bukannya sukun. Dia sukun sebab ada na. Bila ada na, huruf terakhir sebelum na tu perlu disukunkan. Jadilah sami'na. Tapi sebenarnya dia sami'a. Dan sami'a maknanya mendengar. Dalam bentuk fi'il madhi, dia bermakna telah mendengar. Jadi siapa yang telah mendengar tu? Na ni. So na ni lah adalah dia punya pelaku dia, iaitu kami, ya, yang ni. Jadi makna dia apa? Kami telah mendengar. Ya, tak susah pun, ya, straightforward je. Na ialah kami, sami' itu daripada sami'a telah mendengar, jadi kami telah mendengar. Okey, na ni mewakili apa? Mewakili nahnu. Ya, jadi domain dia ialah nahnu. Na ni hanya tanda saja, ya, tanda fa'il. Okey, kalau kita nak menyebut dia fa'il pun boleh, tapi kita kena sebut dia mewakili siapa, ya. Na tu ialah fa'il, isim dhamir fa'il yang mewakili nahnu. Itu yang sebetulnya ialah nahnu. Okey, sekarang ni kaburat. Ya, kaburat ni super saya. Tengok an'amta kat atas tu pun ada 2 komponen juga. Ya, ada komponen yang di hadapan tu, ya, dengan ra baris atas. Lepas tu ada komponen selepasnya yang merah adalah komponen pelaku. Tapi sini pelaku dia, tanda kepada pelaku tu apa? Ta yang sukun. Ta yang sukun. So kita kena cari baliklah. Diharapkan sekarang ni tuan-tuan pun dah familiar, tak payah tengok balik apa carta sebelum tu tadi, ya. Kalau tidak kena tengoklah carta dia, apa dia ta yang sukun tu, tengok di sini, iaitu yang ni.
So bermakna fa'il tu ialah hiya. Fa'il tu adalah hiya. Hiya ialah muannas mufradah ghaibun. Ya, muannas mufradah ghaibun. Seorang perempuan, orang ketiga. Seorang perempuan, orang ketiga. Ini yang membawa erti dia seorang perempuan. Ya. So bila kita dah kenal tu dah bolehlah menterjemahkan tadi. Iaitu dia seorang perempuan. Itu maksud dia yang melakukan. Apa perbuatannya? Kaburo. Ya. Kaburo ni adalah satu perbuatan yang buat secara berlebihan. Ya. Dia boleh jadi satu perbuatan yang baik ataupun satu perbuatan yang tak baik. Itu maknanya kaburo. Daripada kabirun, besar, menjadikan dia dalam bentuk kata kerja kaburo maknanya melakukan sesuatu secara besar-besaran ataupun berlebihan. Okey, so bila dah kenal tu kita dah boleh beri makna lah. Mulakan dengan fa'il dia itu ta yang bersukun tu bermakna dia seorang perempuan. Kaburo ni telah melakukan sesuatu ya berlebih-lebihan, ya, melakukan sesuatu secara berlebihan. Okey. Tengok kalimah selepasnya iaitu abattum. Abattum. Okey, saya ambil kotakkan sekali lagi supaya kita tahu apa yang mana kita bincangkan. Ya, kalimah sekarang ni ialah abattum pula. Okey, sama juga ada dua komponen. Ya. Dua komponen. Tapi pecahan dia dua, tapi elemen ada tiga. Jadi mana elemen yang pertama tu ain badai yang merah tu mesti ada dua elemen dia, iaitu apa? Perbuatan dengan masa. Jadi tum tu sajalah pelaku dia. Jadilah tiga komponen, ya. Tiga elemen dia panggil dalam komponen, dua komponen dan tiga elemen. Jadi batum dal tu sekarang ni dia sukun. Asalnya ialah baris atas. Abada. Abada maknanya sembah. Dengan masukkan masa dia jadi telah sembah. Dia dalam bentuk fi'il madhi, telah sembah. Okey. So siapa yang sembah tu? Tum tu lah. Ya. Tum tu menjadi pelaku dia. Dan tum adalah, kita boleh ingat, tum ni adalah daripada apa? Antum. Kalau ta daripada anta, tum daripada antum. Jadi mana pelaku ni ialah kamu lelaki yang ramai. Kamu lelaki yang ramai. Ya, kalau tak ingat boleh rujuk balik pada ya kata pelaku fi'il madhi. Ya. Pelaku, kata pelaku mana? Tengok tum mana ni, dia tum. Tum. Huruf sebelumnya mesti disukunkan. Macam tadi, bada dengan tum, dah tu disukunkan. Jadilah abattum. Abattum. So, tum tu ialah antum. Ya, pattern pun kita boleh tengok sini. Anta, pelaku dia akan jadi ta. Anti, pelaku dia jadi ti. Antuma, pelaku dia jadi tuma. Antum jadi tum. Antunna, perempuan yang ramai jadi tunna. Senang je dia punya. Dia ambil ujung saja. Okey. So itu kalimah yang ke berapa tu? Ini 4, 6, 9 ke 10. Betul dah kalimah yang 10 untuk latihan kita pagi ni. Okey. Lepas tu ada satu kalimah qila. Nampak? Qila ni pun kosong juga. Selepas qila tu tak ada apa? Tak ada tambahan apa-apa nak menunjukkan fa'il dia. Jadi maknanya fa'il dia pun tersembunyilah tu. Tersembunyilah. Okey. Cuma qila ni kita belum belajar lagi sebab kebanyakan kita belajar mengenal ni
kata kerja dalam bentuk dia panggil kata kerja maklum, ya. Tapi qila ni kata kerja yang majhul. Passive verb yang dia bermakna apa? Telah dikatakan. Itu maksud qila. Dia ni majhul kepada qala. Kalau apa? Yang ni, ya. Ini dalam bentuk maklum ni, fa'il madhi maklum kita panggil. Tetapi kalau nak gunakan berkata tu dalam bentuk pasif, ya, dia yang memberi arti telah dikatakan, so dia akan bertukar kepada qila. Ya. So sekarang ni terlalu awal untuk saya nak menunjukkan macam manakah pembentukan kalimah qila ni. Ya, qila ni pembentukan kalimah ni, setiap satu kalimah ni kalau saya nak tunjukkan, ya, macam mana terjadinya kalimah ni, itu ada modul, kalau tak saya dalam modul ke-12, ya, jauh lagi, ya. Tetapi di sini kita boleh memperkenalkan sajalah. Ini adalah dipanggilkan fi'il madhi majhul, ya. Kalau saya nak tuliskan rumi dia ke atas tu, saya boleh bantu sikit. Mana teks, cari teks tadi, ambil ni teks yang ni, ya, saya tuliskan belah atas dia qila tu, kita panggilkan fi'lun okey, ambil apalah rugi lah, fi'lun madhi, M-A-A-D-I, ini rumi dia, fi'lun madhi majhul. Itu ejaan dia dalam rumi lah, majhul, ya, untuk qila tu. Okey, lawan dia ke atas tu, ya, qala. Qala ialah mana teks, dia fi'il madhi juga tapi dia maklum. Supaya tuan-tuan familiar, kalau dengar saja saya cakap bunyi, dengar bunyi je tak mencukupi, ya. Kita typekan sekali supaya kenal. Fi'lun madhi maklum. Ia rumi dia maklum macam tu. Apostrophe tu maknanya ain dalam Arab. Jadi kalau Arab dia min ain lam waw mim. Itu maklum, ya. Melayu sebenarnya guna perkataan daripada Arab lah, tapi masalahnya Melayu apabila dia jawikan ditulis apa? Maklum. Dia mekirkan. Jadi itu sebab tu saya ubah, ya. Tulisan jawi saya sama saya ubahkan. Sebab dia rosak jawi dia. Kalau K, jawi dia apa? Kaf. Mana ada kaf dalam maklum? Mim ain lam waw mim. Ya, kalau tak percaya tanya ustaz. Ya, dia dulu memang daripada Arab kan, ya. Jadi tapi dulu you Arab kan? UAE kan? Kan? Dia lebih apalah, ya. Betul tak? Maklum ain bukannya kaf kan? Itulah. Ya. Melayu dia maklum. Sebab tu saya ubah, ya. Saya tak nak ikut. Walaupun ada orang tegur saya, dalam bahasa petaka tulis MK. Tak, saya kata tak mahu. Saya ada prinsip saya sendiri, kata. Kalau orang nak faham, dia tanya saya. Kalau dia tak faham, dia datang tanya. Tapi jangan kata salah. Ya. Kalau saya nak kata yang maklum tu salah, saya boleh. Dia ain, bukannya kaf, ya. So nanti kita akan belajar bahagian penulisan rumi pun tuan-tuan semua akan belajar nanti, ya. Bukan rumi saja, jawi pun kita akan belajar nanti. Itu package yang kita buat dalam program QHS ni. Kita buat sebab tu kita panggil QHS apa? Holistik, ya, secara holistik pembelajaran tu. Dia tak tak bit and pieces. Kalau dia bit and pieces dia tak nampak keseluruhan, ya. Okey, itulah qila di sini, ya. Dia adalah fi'il madhi majhul. Bila majhul, kalau kita menterjemah tu kita tambah di saja. Kalau berkata dia jadi dikatakan. Kalau maklum, kalau berkata dia telah berkata, ya, berkata ataupun mengatakan. Itu maklum. So bila kita jumpa kalimah-kalimah majhul nanti senang je, ya. Tambah di saja dia jadilah majhul.
Okey, jadi khila memberi arti apa? Dikatakan. Tu dia, dikatakan. Tak ada fa'il ya. So di sini dia fa'il tidak dinyatakan, tapi yang menariknya nanti tuan-tuan akan belajar bahagian tajuk ayat-ayat majhul. Memang dalam ayat itu fa'ilnya tak dikatakan. Bukan tak dikatakan macam yang maklum tadi, dia makna huwa. Itu dia tersembunyi ya. Tetapi dalam majhul memang huwa tu pun tidak disebutkan dalam ayat majhul. Sebab tu dia nama majhul. Majhul tu bermakna jahil, daripada pakai jahil mengenai fa'il. Sebab fa'il memang dalam ayat majhul ni tuan-tuan akan tengok dia tidak dinyatakan. Ya. Itu qila. Dan kalimah seterusnya unzila. Unzila. Mana kotak tadi? Ya ni ya, sekarang ni kita kat unzila. Sekarang ni unzila ya, pun dia satu kalimah saja, dia tak ada fa'il juga. Ya. Okey, unzila ni adalah majhul kepada anzala. Kalau dia maklum dia anzala, hamzah qata' baris atas, zai baris atas, itulah anzala. Ya, tetapi bila dia nak majhulkan, dia nak diletakkan di kepada makna tu, dia akan mengambil bentuk ni ya, hamzah qata' yang depan baris atas ditukar kepada hamzah qata' yang bertanda dhammah. Ya, saya tengok ni ya, hamzah qata' ni. Ni dipanggil hamzah qata'. Hamzah yang berkaki alif tu dipanggil hamzah qata' ya. Dia mengambil baris depan u, bukannya a. Itu cara kita nak membezakan nanti. Ya. Lepas tu zal ni kalau maklum anzala di baris atas, tapi bila dia majhul dia mengambil baris bawah. Jadilah unzila. Nun dengan lam tu tak berubah barisnya. Yang berubah ialah hamzah qata' dengan zai itu akan menjadilah unzil. Maknanya unzil nazala, kita dah jumpa pun atas ni. Ya. Ini dia punya maklum ya. Manakah saya ambil kotak balik. Ni maklum dia. Anzala. Dah jumpa pun apa. Nampak? Hamzah qata' baris atas. Zai baris atas. Asal lam tu ialah baris atas. Anzala. Maknanya telah menurunkan. Ya. Unzila telah diturunkan. Itu je beza dia. Ni dalam bentuk apa unzila, sebagaimana tadi saya bantu dengan teks. Kalau saya tekskan dia, unzila ni letakkan sebelah, dia adalah fi'lun madhi majhul. Itu dia, majhul. Ya. Yang atas ni anzala ni ialah fi'lun madhi ma'lum. Fi'lun madhi ma'lum. Okay. L-U-U-M. Ada U2 tu maknanya salah satu pada mewakili waw mat. Dia panjang. Menyebut maklum. Tapi Melayu dia maklum je. Dia pendek kan. Ya. Sebab tu bila saya menulis jawi tu, saya akan ikut rumi. Menulis rumi tu akan ikut jawi dia. Supaya kita memelihara bunyi kalimah yang asal tu. Ya. Jadi anzala maknanya telah menurunkan. Anzalna maknanya siapa yang telah menurunkan? Ialah kami. Kami telah menurunkan. Tapi unzila ni fa'il dia silent. Tak sebut. Bila tuan-tuan menyebut kalimah majhul nanti ya, tiap-tiap kali tak payah sebut fa'il. Fa'il dalam ayat majhul memang disembunyikan, dia tak ada. Ya. Dalam ayat tu dia tak nak nyata pun fa'il dia. Sebab fokus dia bukan kepada orang melaku, fokus dia kepada apa yang dilakukan tu. Sebab tu dia tidak nyatakan ya fa'il. Jadi unzila berarti telah diturunkan saja.
Dia ada apa? Ada masa dengan perbuatan dia. Itu majhul. Tak payah tanya pun fa'il, tak penting pun. Okey. Itu penerangan saya. Ada lagi 2 ya. Okey. Okey, nah ittakhazu ya. Okey, ittakhazu ni juga sama dari segi kontrak ataupun dari segi pembangunan kalimah tu juga masih lagi 2 komponen ya. Cuma kalimah ni dia nampak pelik sikit sebab dia menggunakan wazan yang berbeza ya. Tuan-tuan tak belajar lagi wazan sekarang ya, sebab wazan ni kalau tak silap saya dia tadi apa dia? Tadi saya kata modul ke-12 tu tadi apa ya? Lupa dah. Majhul. Belajar majhul kan ya. So yang wazan ni dia selepas majhul. Maknanya dalam modul ke-14 ke-15 macam tu. Lagi jauh ke belakang. Ya. Okey. Itu dari segi, tapi tak mengapa, dari segi kontrak sama je. Ittakhazu tu yang warna purple tu adalah komponen kata kerja dia dengan masa ya, iaitu telah mengambil. Maksud ittakhazu tu maknanya telah mengambil. Kalau yang wazan yang paling senang wazan 1 dia akhaza. Akhaza itu wazan 1, telah mengambil lah. Tapi apabila nak gunakan dalam bentuk wazan ke-8, ni wazan ke-8 ya. So diubahkan ejaan tu, dia tambah ada ta di situ ya, dan ada lagi proses-proses dia menjadi daripada akhaza dia menjadi ittakhaza. Zal tu sebenarnya baris atas ya. Kenapa dia baris depan? Sebab ada waw ni. Asal dia ittakhaza. Maknanya telah mengambil. Siapa yang telah mengambil tu? Waw al-ziyadah tu lah. Ni lah yang orang yang buat kerja mengambil itu, telah mengambil itu. Dan ittakhaza tu samalah dengan yang atas tadi. Ya, iaitu apa? Ni tadi mereka lelaki. Yang ni pun sama. Mereka lelaki ambil yang lain. Yang ni pun sama. Sama je wal ziyadah. Mereka lelaki telah mengambil. Ya. Biasanya ittakhazu ni dalam ayat Quran dia menceritakan apa? Orang yang menyembah selain daripada Allah. Jadi maknanya dia telah mengambil berhala-berhala tu untuk jadikan Tuhan. Itu dalam ayat dia. Ya, banyak Allah tegur ya kaum-kaum dulu kan. Dia ambil berhala, sembah berhala. Ya, Allah kata jangan ambil jangan ambil sembahan lain selain daripada Allah. Ya, tak. Dia orang kata sebab dulu nenek moyang dia dah ambil berhala tu jadi sembahan, dia orang ikutlah lah kata, terutamanya kaum Nabi Ibrahim kan ya. Bapa dia sendiri pun sembah berhala. Okey. Dan akhir sekali qa wa qalu ya, wa qalu. Okey, sini dia ada 3 komponen. Waw ni adalah satu kalimah ya, maknanya dan. Lepas tu qalu yang hitam tu asalnya apa? Yang ni qala ni asal dia. Ya, iaitu telah berkata. Kemudian ditambahkan dengan waw al-ziyadah ni sebagai fa'il dia, iaitu mereka lelaki. Jadi mereka mulakan dengan dan mereka lelaki telah berkata. Kena sebut lelaki tu ya, sebab kalau perempuan dia bukan waw al-ziyadah. Dia lain pula, dia punya dhamir dia. Okey. So itu saya dah buat penerangan sekali. So diharapkan tuan-tuan dah boleh nampak ya, mengikut pelan-pelan dan mengenal. Sekarang ni kita buat latihan ya, sebab saya tak percaya seorang tu boleh main kalau dia tak berlatih ya. Kalau dia dengar saja, dia rasa saja faham. Tapi kalau kita tanya dia,
kebanyakan dia tak boleh jawab. Tetapi kalau dia dah buat latihan 2-3 kali itu, dia confident dah boleh menjawab sebab dia betul-betul kenal. Itu ya. So sekarang kita buat latihan. Ya, sama dengan apa yang saya cerita tadi. Ya, kalau sama tu maknanya fahamlah tu ya. Kalau berlainan tu kita akan bantu. Dalam kelas kita akan bantu supaya dia dapat menceritakan dengan baik. Okey, kita minta saudara Audi lah. Dia selalu untung dia nombor dia kat atas sekali. Okey. Yang tu nak share screen ataupun nak pakai screen ni? Pakai screen tu. Boleh. Okay. Tapi dia boleh ni. Boleh ada tanda apa ni? Arrow ke nak highlight ke kotak ke boleh? Sebab Zoom ni biasa orang yang sharing screen yang boleh pakai yang saya guna tadi, ada kotak, ada arrow, tag. Saya share screen. Okey. So, sekarang saya stop sharing. Okey. Boleh share screen, lepas tu kena belajar tu ya, sebab itu penting. Besok nak mengajar orang kita kena pakai tu. Kalau tak pakai tu nanti orang duk tanya-tanya dia duk cakap ni kan. Tapi kita kotak tu, kita arrow kan dia, barulah dia nampak. Setiap dia Ada yang warna hijau bawah tu, share screen tu, tekannya tu. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi saya akan cuba memberikan penerangan tentang contoh deteksi domain. Okay, mula-mula saya akan share screen dulu. Ya. Okey, kita tengok ini ialah contoh-contoh isim domain dalam kalimah fi'il madi. Jadi dalam kalimah fi'il madi ada 3 komponen. Iaitu pertama ialah pelaku, keduanya ada perbuatan dan juga ada masa. Di dalam fi'il madi ialah masa dia ialah benda semua telah dilakukan. Okey, contoh kita ambil fi'il yang pertama iaitu khalaqah. Okey, dan khalaqah bermaksud telah mencipta. Kejap ya, ada echo ni macam mana nak buangkan? Saya tutup. Yes. Ya. Okey. Okey, untuk Dia orang masih boleh dengar ya? dengar. Dengar. Dengar semua? Tak dengar. Semua dengar saya punya suara? Suara bergaung-gaung. Gaung ya? Sebab dekat ni kot. Mungkin saya punya kena ni kan. Okey, saya tukar kepada mode lain, apa ni, speaker. Ini audio, speaker yang mana ya? Boleh dengar gaung tak? Okey. Saya dah off dah. Dah apa? Speaker sini off. Dia orang dengar suara. Dengar. Dengar. Ini sebab dekat, bukannya dengar speaker. Your speaker patut okey kan? Sebab tak off. Saya dah tinggikan mic dah. Okey, tak apa. Saya teruskan. Okey, untuk yang pertama ialah fi'il Suara perlahan. perlahan ya? Perlahan pula. Boleh kuat increase kan? Okey, dengar tak? Ikut sikit. Boleh Ya, ada ikut sikit lah sebab kita dekat dengan mikrofon ni. Tak apa. InsyaAllah boleh dengar. Dia clear je. Okey. Yang pertama ialah sekejap ya. Pertama ialah saya akan terangkan berkaitan dengan fi'il yang pertama iaitu khalaqah. Okey, khalaqah bermaksud makna dia ialah telah mencipta. Jadi dalam fi'il ni, jadi fa'ilnya tidak dinyatakan. Kita nampak dekat sini
Dia punya mana box. Kat sini ada punya pelaku dia tiada fa'il tak ada. Jadi kalau ikut pemahaman kita dalam domir tu, kalau dalam fi'il tu tidak dinyatakan pelakunya, bermaksud pelakunya ialah dia seorang lelaki. Wah, ya. Wah. Kita tunjukkan slide yang sebelum tu. Supaya Okey. dia orang nampak. Jadi pelaku dia ialah Di mana dia kata kalau wah tu pelakunya tidak dinyatakan. Slide nombor 19. Hmm. Okey. Kalau di sini kalau kita lihat pelaku ni tidak dinyatakan. Jadi pelaku fa'il tiada dinyatakan, bermaksud Kita tukar slide ya. tukar. Ini yang ni siapa punya? Ni saya punya ni ya. Ni saya punya. Okey. Kita tukar Sebab juga. you yang share betulnya nampak Ini tak ada nampak. 19. Dah. Dia tunjuk kat slide tu. Betul. Oh ya, ini komputer ustaz kot. Okey. Nampak ya? Yang ni Okey okey. Contohnya saya nampak you punya ni sharing mana? Dia punya ni ya. Ni Tunjukkan 19. 19 yang Ya. okey. Jadi Jadi untuk kalimah pertama halaqah tu fa'il dia pelaku tidak nyatakan. Jadi kalau kita tengok dalam jadual ini pelakunya tidak nyatakan, bermaksud pelakunya ialah huwa, iaitu muzakkar mufrad, iaitu maksudnya dia lelaki, dia seorang lelaki. Jadi kalau dalam kalimah halaqah ni bermaksud dia seorang lelaki telah mencipta. Untuk yang pertama lah, fa'il yang pertama. Okey, untuk fa'il kedua kafaru. Kafaru ikutkan untuk kalimah kedua ya. sorry. Untuk kalimah yang kedua di sini fi'il dia ialah kafaru. Jadi kafaru ikut dari segi maksud bermaksud telah ingkar. Jadi dalam dalam kalimah ini fa'ilnya dinyatakan di sini, iaitu waw alif ziyadah. Jadi kalau diikutkan dalam, kembali pada jadual kita tadi, waw alif ziyadah kalau diikutkan ialah di sini. Waw alif ziyadah berada di bawah ni, hum. Hum maksudnya muzakkar. Berkotakkan video nampak. Berkotakkan ya. Okey, Berkotakkan awal dia dah. di sini. Ya. Okey. Jadi kalau diikutkan waw alif ziyadah ni ada punya Domain dia. domir dia ialah hum, iaitu muzakkar jamak ataupun mereka lelaki. Muzakkar ketiga kena sebut. Muzakkar jamak orang ibun. Okey. Orang ketiga tu kena sebut. Okey, muzakkar domir dia muzakkar jamak ghaibun. Maksudnya mereka lelaki. Ya. Okey. Kita kembali pada slide tadi. Okey. Jadi kafaru bermaksud mereka lelaki telah ingkar. Itu maksud untuk fi'il kalimah kafaru. Yang kedua. Kalimah yang kedua. Okey. Untuk kalimah yang ketiga qala. Qala ini kalau diikutkan di sini fa'ilnya tidak dinyatakan di sini. Jadi sama juga seperti kalimah yang pertama. Jadi qala ni ikutkan dari segi erti bermaksud telah berkata. Jadi kalau lihat di sini fa'ilnya tidak dinyatakan. Jadi fa'ilnya yang tidak dinyatakan tu sama seperti kes kalimah yang pertama, iaitu dia dia seorang lelaki. Jadi huwa. Jadi kalau maksudnya kalau di sini qala dia seorang lelaki telah berkata. Okey. Untuk kalimah yang keempat
an'amta. Okey. Kalau an'amta ni dari segi maksud ialah telah beri nikmat. Yang hitam tu maknanya telah beri nikmat ya. Yang Dengan kata kerja yang hitam tu telah kerja beri ni nikmat. an'am ni maksudnya telah beri nikmat. Dia fa'ilnya pula di belakang ni lihat ta berbaris fathah. Kalau kita rujuk balik pada jadual, ta baris fathah ni ialah anta, domir anta, iaitu Kotak kat dia nampak mana tak. okey. Sini. Ya. Okey. Jadi domir anta iaitu itu muzakkar mufrad mukhatabun. Yang kedua, Kabun. mukhatabun. Jadi kamu seorang lelaki. Ya. Okey. Jadi kalau kita kembali pada slide tadi, jadual ni, jadi maksud al-amta ni ialah kamu seorang lelaki telah beri nikmat. Okey. Okey. Okey, kalimah yang seterusnya ialah amanu. Amanu dari segi makna dia ialah telah beriman. Jadi fa'ilnya ialah amanu ini yang ini. Sebutkan buat wali ziyadah. Fa'ilnya ialah waw wal ziyadah. Dengan warna merah. Yang memang warna merah tu fa'il dia iaitu waw wal ziyadah. Jadi waw wal ziyadah ni kalau kita rujuk pada jadual ialah dhamir dia ialah hum. Di sini Cuba kotak tukar warna sebab ia jauh tak pun nampak. boleh nampak ya. Ini warna biru ke? Biru, okey. 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 Jadi kalau waw wal ziyadah maksudnya dhamir dia ialah hum, iaitu muzakkar jamak ghaibun. Maksud dia mereka lelaki yang ramai. Okay, jadi dalam konteks kalimah ini manu dia maksud mereka lelaki yang ramai telah beriman. Okey, juga boleh diterangkan dalam Quran biasanya mereka tu juga campuran lelaki dan perempuan. Okey, Lelaki dan perempuan menggunakan zakat juga. jadi maksudnya konteks yang sama di Quran dia boleh bermaksud lelaki dan perempuan yang ramai Telah yang beriman. telah beriman. Okey. Kalimah yang ke-6. Okey, kalimah ke-6 ialah amanah. Amanah ni kalau dilihat dalam fi'il ini pelakunya tidak disebutkan, fa'il tidak dinyatakan di sini. Ya. Jadi serupa juga dengan kes kalimah yang pertama yang ketiga. Jadi pelakunya ialah domainnya ialah huwa, iaitu dia seorang lelaki. Jadi amanah dari segi maksud ialah dia seorang lelaki telah beriman. Okey. Kalimah seterusnya ialah anzalna. Anzalna dari segi maksud ialah telah menurunkan. Jadi kalau di sini kita lihat fa'ilnya ialah na ni. Na ni ialah fa'ilnya. Jadi kalau kita rujuk balik kepada carta tadi, kalau na bermaksud domainnya ialah ini di sini. Nah, jadi na bermaksud mengambil domain nahnu iaitu kami. Jadi kami tu mutakalim orang pertama. Jadi kalau dalam kalimah ini boleh dimaksudkan ialah anzalna ini ialah kami telah menurunkan. Dari segi jantina dia macam mana? Jantina dia boleh mengambil jantina lelaki ataupun perempuan. Okey, betul. Ya, lelaki dan perempuan kedua-duanya menggunakan na. Maksudnya kami telah menurunkan. Kalimah seterusnya ialah sami'na, sama juga macam anzalna.
dia domainnya adalah na, iaitu nahnu, wakil nahnu. Jadi sami' ni maksud dia telah mendengar. Jadi sami'na bermaksud kami telah mendengar. Asal sami itu apa dia? Sami. Sami'a. Dia asalnya ialah itu adalah balik atas. Dia disukunkan bila bergabung dengan na. Ya. Kalau tak ada kalimah na tu, dia ejaan dia sami'a. Sami'a. Sami'a tu lah maknanya telah mendengar. Ya. Mendengar. Bila gabung dengan fa'in, itu disukunkan. Dia adalah sami'a. Sami'a. Okey. Kalimah seterusnya ialah kaburat. Kaburat ni dari segi erti bermaksud telah berlebihan. Jadi kalau di sini kalau kita highlightkan fa'ilnya ialah ta berbaris sukun. Jadi domir ta berbaris sukun ni kalau kita balik pada jadual ialah yang ini. Jadi domainnya hiya, iaitu muannas mufradah ghaibun, iaitu dia seorang perempuan. Okey. Jadi dalam kalimah tadi kita boleh balik apa tu jadual ni. Kaburat kita boleh masukkan sebagai dia seorang perempuan telah melakukan berlebihan. Telah berlebihan lah. Okey, itu masuk kaburat. Kalimah yang seterusnya ialah abattum. Okey. Abattum kalau kita lihat fa'il dia ialah yang ini. Saya mouse. Abattum. Okey. Tum ni ialah fa'ilnya. Jadi kalau kita tengok balik pada jadual, tum ialah okey. Ialah daumir dia adalah antum, iaitu muzakkar jamak mukhatabun, iaitu kamu lelaki yang ramai. Okey. Jadi dalam konteks kalimah ini abattum, kamu lelaki yang ramai telah menyembah. Okey, begitu juga dalam konteks ayat, ya. Dia sebab muzakkar dia juga boleh mewakili campurannya, ya. Bila dalam surah Al-Kafirun ni, bila Nabi kata iaitu apa? Wala abiduna ma abud. Macam ayatnya dalam bentuk tu. Ya ikakun la na'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abadtum. Wala ana abidu ma abadtum. Maksudnya tidaklah aku menyembah apa yang kamu semua sembah. Jadi kamu semua tu di situ bukannya lelaki saja, ya. Al-Kafirun di situ ialah campuran lelaki dan perempuan. Kalau campuran lelaki perempuan juga menggunakan antum, iaitu muzakkar domir muzakkar. Untuk kalimah seterusnya iaitu kila. Kila ni ialah fi'il madhi yang majhul. Iaitu asal dia kalau ada dua, satu majhul dan satu lagi maklum. Kalau maklum dia ikutkan kalimah dia berbunyi qala. Jadi kalau kila ni ialah dalam bentuk majhul. Jadi kalau bentuk majhul, kalau kita lihat di sini fa'il dia tidak nyatakan. Dia di belakang ini. Jadi kalau majhul, qala tadi telah berkata. Jadi kila ni dia dalam bentuk pasif. Jadi telah dikatakan. Dia tambah di, ya. Untuk pada kerja tu jadi dikatakan. Jadi telah dikatakan. Jadi qala tadi telah berkata, kila ni telah dikatakan. Okey. Untuk kalimah seterusnya unzila. Unzila ni juga satu yang apa tu kalimah fi'il yang majhul. Asalnya ialah yang maklumnya anzala. Yang maklum ialah anzala. Jadi unzila ni dalam bentuk majhul.
Jadi anzala telah menurunkan, unzila bermaksud telah diturunkan. Jadi dalam konteks ni pun fa'il ni telah Fa'ilnya pun tidak dinyatakan. dinyatakan. Okey. Kalimah asas ni ialah ittahazu. Ittahazu kalau ikut di sini kita boleh nampak fa'il dia iaitu waw al-ziyadah. Waw al-ziyadah kalau kita ikutkan, kita rujuk balik pada jadual, waw al-ziyadah ialah dia apa tu mewakili dhamir hum, iaitu muzakkar jamak ghaibun, iaitu mereka lelaki yang ramai. Jadi dalam konteks ini ittahazu bermaksud telah mengambil, maksudnya maksud penuh ialah mereka lelaki telah mengambil. Ke dia boleh jadi campuran ya. Dia boleh jadi Bila campuran. muzakkar ke dia akan menyebut maksud campuran. Jadi mereka tu boleh bermaksud lelaki bercampur dengan perempuan atau lelaki saja yang ramai. Okey. Kalimah yang terakhir ialah waqalu. Okey, wa ni ialah bermaksud dan, qalu ialah fi'ilnya, dan fa'il dia ialah waw al-ziyadah. Seperti banyak kalimah sebelumnya, waw al-ziyadah ni merujuk pada mereka lelaki yang ramai, atau boleh menjadi juga lelaki dan perempuan yang ramai bercampur. Ya. Jadi kalau waqalu dan mereka telah berkata. Mereka telah Berkata. berkata. Dan mereka telah berkata. Waw tu ialah waw maksud dan. Qalu tu mereka yang ramai telah berkata. Okey. Okey. So itu latihan daripada, saya percaya bila saudara Audi dia buat latihan, dia akan lebih Jelas. kemas lah ya. Dia akan lebih faham dan lebih tepat pemahamannya ya. Sebab itu saya selalu galakkan kita buat latihan. Okey, kita buat seorang lagi. Siapa yang nak buat latihan? Boleh betul takut. Boleh. InsyaAllah Ustaz, saya cuba. Okey ya. Sambil kita belajar bahasa Al-Quran tu, kita juga belajar IT kan, digital ni, kemahiran tu. Itu yang untungnya program kita buat, kita dapat ya. Sekarang ni 2 in 1 ya. Besok bila dah mahir dapat 3 in 1, boleh mengajar pula. Itulah sebenarnya package yang kita nak buat ni ya. Okey. Share screen ke Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menerangkan pelajaran pada hari ini, iaitu tentang contoh-contoh isim dhamir dalam kalimah fi'il madi. Berikut di bawah ada beberapa contoh kalimah. Kita pergi pada kalimah yang pertama, iaitu khalaqa. Kalimah khalaqa, di mana khalaqa ni makna dia telah mencipta. Kalau kita lihat di hujung di kalimah ini, di bahagian hujungnya tidak dinyatakan fi'il. Jadi Fa'il ya. fa'il tidak dinyatakan fa'ilnya ya. Jadi ini kita boleh mengambil kira kepada fa'il pelakon huwa lah. Kita boleh rujuk kepada fa'il pelakon huwa, iaitu dalam kategori waibun muzakkar mufrad. Dalam muzakkar mufrad, dalam kategori waibun, iaitu orang yang ketiga, di mana dia punya fa'ilnya tidak dinyatakan.
Dia bersifat tersembunyi tetapi merujuk kepada dia seorang lelaki. Jadi Okey. maknanya kita boleh rangkumkan di sini khalaqa Mana bermakna kepada dia, kalimah tu ya. So makna kalimah tu ialah bermakna kalimah tu ialah uh, makna kalimah ke Ustaz? yalah dia dah masuk ambil fa'il, dah tahu fa'il, dah tahu makna perbuatan, tahu masa apa makna dia sekarang. Maknanya dia lelaki telah mencipta. Okey, betul. Kita ambil pelaku huwa, iaitu dia Ya. seorang lelaki. Walaupun fi'il ni tersembunyilah. Jadi bunyinya khalaqa yang membawa maksud dia, yakni Allah lah, Allah itu sendiri, yang kita mengambil fi'ilnya apa nama huwa, dia seorang lelaki telah mencipta. Sebut betul-betul ya, jangan silap fa'il bukan fi'il ya. Fa'il. Kalau pelaku fa'il, kalau fi'il perbuatan ya. Sebab tu nak sebut betul-betul. Okey, baik. Dan kita pergi kepada kalimah yang Kalimah kedua, kedua. iaitu kafaru. Hmm. Kafaru. Okey, kalau kita lihat pada kalimah ni, di hujung kalimah ni ada, macam mana nak hilangkan dia? Okey. Kena apa? Pergi atas ada shape field, bukan apa tu? Text field ya. Atas. Tolak ke atas. Tu text field, lepas tu ambil no field. Okey, sekali lagi. Dia apa shape field, shape. Bukan text, yang shape. Shape field yang Oh, yang ni shape. Dia shape. Oh, okey. Saya padam balik lah. Shape tu. betul tadi tu. Maksud ambil yang ni Itu ambil shape field, no. Tadi betul, Fatimah dah tekan. Ni. Lepas tu kat bukan, tadi buat box. Okey lah, dah tak ada field tu okey lah. Ni. Okey, kalau ada field tak ambil shape field lah. Oh, dia ambil dalam ni. Bukan dia kat atas. Dekat atas sikit. Atas kiri. Atas kiri. Betul lah. Ambil no field. Okey. Kalimah ni kafaru, kalau lihat di hujung kalimah ni, dia punya fa'il dia waw alif ziyadah. Di mana kita boleh rujuk dalam jadual. Sekejap. Sorry. Okey, dia di bawah kategori waibun, iaitu merujuk pada orang ketiga. Cuba tunjukkan jadual tu. Jadualnya Ayat tu. ni ke? Atas. Itu yang satu lagi. Nombor 19. Ini. Okey. Dia merujuk kepada waw alif ziyadah. Kalau kita boleh lihat kategori orang ketiga, muzakkar jamak, iaitu bagi domain hum, bagi lelaki ataupun campuran lah. Jadi dia punya fa'il dia ialah waw alif ziyadah. Kalau kita dapat lihat ayat kalimah ini, ra tu dia domah kan. Jadi memang bila kita ambil menggunakan domain hum, jadi kalimah sebelum waw alif ziyadah tu didomahkan. Jadi bunyinya kafaru. Kemudian dia punya makna dia, kafaru ni, waw alif ziyadah ni merujuk kepada hum, lelaki, mereka lelaki atau mereka lelaki saja. Untuk muzakkar jamak, untuk lelaki saja yang ramai. Jadi maknanya mereka telah mengingkari. Mereka lelaki telah mengingkari. Mereka lelaki ataupun mereka itu campuran lelaki dan perempuan. Ya. Okey. Mereka lelaki ataupun campuran lelaki dan perempuan telah mengingkari. Okey. Baik, kita ke kalimah yang seterusnya.
iaitu kalimah qala yang bermaksud telah berkata. Kita lihat juga di hujung kalimah ini. Nanti wajar kan orang macam mana nak gunakan Oh, yang Zoom ni. yang share screen annotation. Kalau kita lihat di hujung kalimah qala ni pun tidak dinyatakan fa'ilnya. Jadi kita ambil kalimah yang awal ni seperti khalaqa ni, iaitu kita rujuk kepada fa'il huwa lah. Iaitu dia bagi lelaki. Jadi membawa maksud dia seorang lelaki telah berkata. Dia juga kita kenali juga sebagai fi'lun madi maklum. Kemudian kalimah yang seterusnya iaitu an'amta. An'amta sorry. Tarik situ boleh. Tak boleh. Kalau nanti yang betul kan? Tarik. Boleh tarik. Okay. Oh, tarik je. Saya copy tarik. paste je, Ustaz. Boleh. Okey. So kalimah an'amta, di hujung kalimah am tu ada huruf ta baris atas, di mana adalah fa'il kepada kategori mukhatabun, iaitu orang kedua bagi lelaki, dan domainnya anta lah, yang membawa maksud mereka seorang lelaki. Orang kedua. Mereka orang kedua. Mereka Orang kedua bukan mereka ya. ya. Orang kedua bukan mereka. Oh, kamu, minta maaf. Kamu kamu. seorang lelaki. Kamu seorang lelaki telah beri nikmat. Kamu seorang lelaki telah beri nikmat. Yang beri nikmat tu yang mana? Beri nikmat tu an'am. Asal dia An'am. ya. An'am tu telah beri nikmat. Ta tu merujuk kepada fa'il kepada anta, kamu lelaki. Kamu seorang lelaki. Okay. Dan kalimah seterusnya amanu. Okay, amanu iaitu makna amanu membawa maksud mereka lelaki telah beriman. Amanu telah beriman. Jadi kita lihat di sini di hujung kalimah ni ada waw alif ziyadah yang membawa maksud fa'ilnya adalah domainnya adalah hum, iaitu mereka lelaki ataupun campuran lelaki dan perempuan di bawah apa nama ni? Kumpulan ghaibun. Kumpulan ghaibun. Kumpulan ghaibun muzakkar jamak, yang membawa maksud mereka lelaki ataupun mereka lelaki dan perempuan telah beriman. Kita pergi kepada ayat kalimah seterusnya. Amana. Amana membawa maksud telah beriman kerana dia merujuk kepada fi'lun madi, iaitu waktunya telah berlaku, amana. Dan kita rujuk di hujung kalimah ni tiada dinyatakan fa'il juga. Tiada dinyatakan fa'il. Jadi kita akan terus mengambil kategori ghaibun lah, iaitu muzakkar mufrad bagi domain huwa, iaitu status lelaki. Dia seorang lelaki. Jadi bunyi dia, dia seorang lelaki telah beriman. Dan seterusnya kalimah berikut adalah anzalna. Anzalna, kalau lihat pada kalimah ni di hujungnya ada
fa'il na, iaitu nun baris atas dan alif lah. Nun alif baris atas. Hmm. Jadi anzalna ni membawa maksud. Anzal dia sebenarnya anzala, iaitu telah menurunkan. Hmm. Anzala. Tetapi bila ada fa'il na ni merujuk kepada domer nahnu, iaitu kami. Okey. Jadi bawa maksud pada ayat ini, pada kalimah ini, iaitu kami lelaki maupun perempuan telah Hmm. menurunkan. Okey. Seterusnya kalimah sami'na. Kalimah sami'na ni juga sama macam anzalna ni. Di hujung kalimah tu ada huruf, ada kalimah na di situ membawa maksud fa'il kepada domer kepada nahnu. Jadi na ni adalah fa'il kepada isim domer nahnu, iaitu kami. Jadi membawa maksud kami telah mendengar. Dan dia adalah di bawah kategori mutakalimun, iaitu kepada orang yang pertama. Seterusnya kalimah yang berikut adalah kaburat. Kaburat yang membawa maksud secara berlebihan. Kalau kita lihat juga pada kalimah kaburat ni ada dinyatakan fa'il tasukun. Okay, fa'il tasukun ni merujuk kepada kategori muannas mufrad. Muannas mufradah, iaitu orang ketiga kepada domain hiya, untuk dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan yang membawa maksud kepada kalimah ini, dia seorang perempuan buat secara berlebihan. Hmm. Dan kalimah seterusnya abattum. Abattum membawa maksud pada kalimah ni telah sembah. Hmm. Telah Okey. sembah. Jadi di hujung kalimah ni juga ada dinyatakan fa'il, iaitu tum, yang merujuk kepada kamu lelaki yang ramai lah, iaitu muzakkar jamak, iaitu merujuk pada orang kedua, muhtabun, iaitu domirnya Mukhatabun. ya Mukhatabun. mukhatabun. Bukan ta, Mukhatabun, Mukhatabun. mukhatabun, Ah, iaitu domir kepada antum, kamu lelaki ramai lah. dan juga boleh dalam kumpulan pun boleh, tum ni. Untuk khas rujuk kepada kumpulan lelaki pun boleh, dan campuran kumpulan lelaki dan perempuan pun boleh digunakan. Hmm. Dan membawa maksud kamu lelaki atau campuran lelaki dan perempuan telah sembah. Hmm. Okey, kalimah seterusnya berbunyi qila, iaitu qila membawa maksud dikatakan, telah Hmm. dikatakan. Jadi di sini kita boleh lihat kategorinya adalah fi'il madi majhul, kerana dia ayat pasif lah, di mana dia menggunakan dikatakan, bukan apa nama ni, mengatakan, tapi telah digunakan Mengatakan, telah dikatakan. telah dikatakan. Dan dia fi'lun madi majhul, dan merujuk kepada fa'il mana tadi? Fa'il yang tidak Fa'ilnya dinyatakan. tidak dinyatakan. Biasa yang majhul Fa'ilnya tak ada fa'il. majhul yang tidak ada fa'il. Okey, tiada fa'il ni di hujung ni. Jadi kita ambil menggunakan fa'il huwa lah. Kita menggunakan rujuk kepada dia lelaki. Dan dia tiada untuk isim, untuk fa'ilnya tiada tanda lah. Jadi membawa maksud dia lelaki telah dikatakan. Seterusnya kalimah yang berikut adalah unzila, iaitu
Unzila telah diturunkan. Hmm. Unzila telah diturunkan. Juga di hujung kalimah ni tidak dinyatakan fa'ilnya. Jadi kita boleh ambil ia sebagai fa'il tersembunyi lah, iaitu huwa, dia lelaki. Dalam kategori muzakkar mufrad lah, iaitu ghaibun, orang yang ketiga. Dan membawa maksud dia lelaki telah Okey, ya, kalau majhul tak payah sebut dia lelaki ya. okey. Dia Dia adalah sebut fi'lun madhi perbuatan majhul saja. telah diturunkan. Ya, itu saja. Fa'il Telah tu tak payah diturunkan. sebut. Anzala perlu cakap kan Ustaz? Anzala. Kalau Kalau anzala, anzala kena. Ya, kalau maklum kena dia sebut lelaki telah fa'il. Kalau dia unzila lelaki telah tak payah. menurunkan. Ha. Okey. Baik. Seterusnya kalimah berikutnya adalah ittakhadhu. Ittakhadhu, kalimah di hujung ni juga ada kalimah ittakhadhu ni ada dinyatakan fa'il, iaitu waw alif ziyadah, yang mana merujuk kepada kategori muzakkar jamak ghaibun untuk orang yang ketiga lah, yang mana membawa yang merujuk kepada domer hum, iaitu bagi mereka lelaki. Dan kalimah ni membawa maksud mereka lelaki atau campuran lelaki dan perempuan telah mengambil. Okay. Yang terakhir kalimah waqalu. Okay. Kalimah waqalu ni maksud dia dan telah berkata. Tetapi di hujung kalimah ni ada dinyatakan fa'ilnya merujuk kepada waw alif ziyadah ni lah, iaitu kategori muzakkar jamak ghaibun untuk orang yang panggilan untuk orang yang ketiga, di mana merujuk kepada domer hum, iaitu mereka lelaki atau campuran lelaki dan perempuan, dan membawa maksud wa, iaitu dan, mereka mereka telah, dan mereka lelaki atau campuran lelaki perempuan telah berkata. Okay, Ustaz. Okey, ada apa soalan? Clear ya? Terang ya? Terang dan jelas. Okey ya? Okey, yang ni hari ini kita buat latihan di mana mengikut kalimah-kalimah yang dituliskannya dalam slide ini. Nanti minggu depan kita akan buat latihan, kita ubah sikit ya, fa'il dia tu. Dan kita akan bertanya pada tuan-tuan nanti, apakah kalimah dia ya, apabila kita tukarkan fa'il kepada kalimah. Jadi dalam majlis minggu ni tuan-tuan kena faham betul ya, ulang kaji apa tu senarai pelaku dalam apa tu fi'il madhi itu. Jadi minggu depan kita buat latihan secara kata tu secara ad hoc maknanya saya akan panggil seorang nama, lepas tu saya bagikan kalimah tu, lepas tu dia akan jawab ya. Mula diterangkan kalimah yang saya akan panggil yang akan sebut tu, lepas tu saya akan ubah fa'il dia. Jadi kalau ubah fa'il tu, apakah kalimah dengan fa'il yang baru tu, itu kacang ini kita akan ambil mahir lah ya. Karena kita baru tengok satu fa'il dia dalam kalimah kan ni, so kata kerja yang sama tu boleh mengambil banyak fa'il. Apa saja jenis fa'il ya. Kalau contoh yang tak ada dinyatakan, mungkin jadi yang fa'il tu katakan apa, seorang lelaki mukhatab ya, daripada contohnya khalaqa tu huwa ya, mungkin pelaku dia bukan huwa, mungkin pelaku dia anta. Jadi apakah kalimah itu yang kita buat minggu depan ya, insya-Allah. Dengan latihan ni saya percaya dia akan, walaupun sikit tak apa ya, kita belajar sikit tapi kita dapat, kita belajar banyak. Nanti kalau kita tak berlatih, dia akan keliru, dia lebih pada keliru daripada kita mahir ya. Itulah
proses yang kita nak, walaupun makan masa kita dah tahun kan, ada tahun ya, hampir ya. Tapi tak mengapa ya, akhirnya kita boleh menguasai ya. Yang seronoknya bila kita baca Quran nanti, barulah kita kenal ya. Selama ni banyak tahun kita baca, kita tak kenal ya, kita sebut je. Bila nak kenal kita baca terjemahan ya. Sekarang ni kita boleh menterjemahkan dia. Itulah ya satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk kita ya mengambil peluang lah ya. Okey, kalau tak ada soalan kita boleh ada soalan. Okey, tak, kita ada soalan. Lebih kepada mungkin apa yang kita bincangkan tadi Ustaz, berkenaan dengan Ustaz betul tentang majhul dengan maklum tadi tu. Jadi berkenaan dengan majhul dengan maklum tu ada dua perkataan yang dua kalimah yang kita nampak kat sini. Ya. Contoh Unzila kan. Jadi unzila tu kalau kata dia majhul. Ya. Cuma yang ini kita kena faham bahawa dia adalah untuk madhi Ustaz ya. Ya, ni dah baru bentuk madhi ya. Sebab kalau kata untuk mudhari' jadi lain. Kalau untuk madhi ni Ya. dia dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhiruhu. Maksudnya kita nak kenal tu dia dhamma pada hamzah qata' tu, kita nampak dia dhamma balik huruf pertama dia tu akan didhammakan. Ya. Dan huruf sebelum akhir, maksudnya kalau tu zai tu dia akan dikasrahkan. Ya. Sama juga, cuma yang qila tu dia lain sikit sebab saya sebut tadi tentang apabila bertemu huruf mat kan. Ya. Qila Dia huruf ilah dia panggil. huruf ilah tu dia tak boleh. Ya. Dia tak boleh jadi qila. Dia tak boleh. Ya. Tapi dari sudut hukumnya, kalau untuk fi'il madhi majhul, maka dia mesti awal tu mesti dibariskan dengan baris dhammah. Ya. Dan huruf sebelum akhirnya itu, huruf kedua terakhir itu mesti dibariskan dengan baris kasrah. Ya. Dia berbeza dengan mudhari' yang akan kita belajar nanti. Awalnya dhammah, tapi baris huruf akhir, huruf kedua terakhir itu akan berbaris dengan baris fathah. Cuma yang kalau kita tengok contoh yang lain, kalau kat sini unzila, kita ambil contoh katabah. Katabah kalau kita nak jadikan dia adalah maklum, kalau kita nak jadikan majhul dia, kita akan tukar kaf itu yang berbaris fathah itu. Ya. Kalau kita ambil disiplin dia dhammah fu ti ba. Ya. Ta itu akan berbaris dengan baris kasrah. Ya. Utiba, dhuriba. Semua itu dia akan jadi majhul lah. Ya. Majhul ni Dia bergantung pada wazan ya. bergantung kepada wazan. Dia ada 10 wazan. Nanti bila kita masuk bahagian majhul, nanti kita akan tunjukkan semua acuan dia. Jadi bila kita tengok acuan tu, kita akan tahu kenapa berbentuk dia macam tu ya. Ada yang kadang baris bawah, ada baris atas dan sebagainya, mengikut jenis dan wazan dia ya. Kalau kita nak ingat semua tak boleh ya. Tuan-tuan saya tahu, percaya tak boleh ingat. Jadi kalau saya nak kongsikan sekarang ya, sebagai contoh, saya dah buka ke belum? Tak buka lagi ya. Bagi contoh, nanti kita akan menggunakan wazan template ni, di mana tuan-tuan akan lihat pattern dia ya, majhul. Ya, majhul kita tengok ini ya. Ini fi'il madhi majhul, kolom I ya. Inilah yang Ustaz kata tadi. Ya, kalau dia maklum, dia ambil pattern ni katabah. Fa'ala jadi katabah. Tapi bila dia majhul, dia kena ambil pattern fu'ila. Jadilah kutiba. Itu wazan satu baru. Tetapi yang unzila tu apa dia? Unzila ni wazan keempat. Ini wazan keempat kan ya. Ini ru wazan keempat. Dia kalau maklum, dia ambil pattern af'ala. Jadilah anzala. Tetapi bila dia nak jadi majhul, dia akan ambil uf'ila. Jadi sebab tu unzila tadi. Nun tu fa dia. Ain tu za dia. Kan? Jadilah unzila. Ya, itu pattern. Nanti kita akan bila sampai masa tu nanti kita akan ya, kita akan tunjukkan ni. Saya akan bagi ni template ni pada tuan-tuan nanti ya. Jadi nanti kita kalau di wazan satu macam mana? Fi'il mudhari' gitu juga. Ya. Fi'il mudhari' kalau maklum dia ada 3 pattern. Sama ada dalam bentuk ain tu baris atas jadi yaf'alu. Ya, ini yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Ini maklum. Ya, katakanlah katabah tadi dia jadi apa? Dia jadi yaktubu. Dia ambil pattern nombor 3 ni.
Ya, kalau fathah dia tak ambil pattern nombor 3, dia ambil yang atas ni. Yaftahu. Ya. Lepas tu kalau daraba dia yadribu. Dia maknanya kalimah tu boleh mengambil salah satu daripada pattern ni mengikut kalimah-kalimah, ya. Tetapi bila majhul dia satu je. Katabah tadi dia akan mengambil pattern katabah jadi apa, yaktubu kan. Tapi majhul dia still yuktabu. Ya tu mudhari'ah, ya tu apa, dhammah. Ya, sebab pattern dia memang mudhari'ah tu dhammah. Kalau fathah tadi dia punya dhamir yaftahu kan. Tapi kalau majhul dia masih lagi mengambil pattern yang sama. Jadi yuftahu. Cuma kita nanti nak belajar macam mana nak gunakan pattern ni untuk membentuk kalimah-kalimah yang termasuklah yang majhul, ya. Daraba tadi apa? Daraba ialah yang ni lah, daraba, ya. Majhul daraba madhi duriba. Tetapi bila menukar pada mudhari' yadribu, ra di bawah. Dia ngambil yang ni dipanggilkan apa? Wazan 1B. Yang ni wazan 1A. Yang ni wazan 1C, ya, pattern ni. Okey. Daraba, duriba, yadribu, tetapi majhul dia akan jadi apa? Yudrabu. So daripada pattern ni nanti kita akan tahu. Kena kenal kalimah tu jenis dia apa, wazan dia apa. Dua-dua kena apa, ikat sekali. Kalau tak ikat dia lari, ya. Dia kalau wazan lain dia jadi lain pula. Katalah daraba tadi kan wazan 1, tetapi kalau dia digunakan fi'il madhi wazan keempat, contohnya ya, majhul. Fi'il mudhari' wazan keempat. So dia akan jadi apa? Tengok, fi'il mudhari' majhul wazan keempat ialah yang ni lah. Dia akan jadi apa? Yuf'alu. Ya. So tengok sini, yuf'alu wazan keempat dengan wazan 1 sama je. Ya. So apa ni, dia pun sini jadi apa? Yudrabu. Kalau wazan keempat majhul pun yudrabu. Cuma macam-macam kita nak membezakan, kita kena tengok dalam ayat. Kalimah sama. So dalam ayat tu kita akan dapat membezakan sama ada dia wazan 1 ataupun wazan 4. Tapi kalau wazan kedua pula, kalau dia Allah nak gunakan wazan kedua, dia akan jadi apa? Ya, daraba, fi'il mudhari' majhul wazan kedua yang mana? Yang ni. Dia akan apa? Yufa'alu. Itu pattern dia. Jadi apa? Yudarrabu. Jadilah yudarrabu. Ya. So sebab Al-Quran ni dia banyak, ya, dia bila dia nak menggunakan kalimah tu dalam konteks yang tepat kepada ayat tu, dia akan pilih, ya, wazan yang mana satu yang nak digunakan, ya. Macam tadi anzala, ya. So kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah kata nak menurunkan Al-Quran tu, dia tak guna wazan 1, ya. Dia sama ada digunakan wazan kedua, nazzala yang ni, ataupun digunakan wazan keempat, anzala. Itulah, ya, cara macam mana kalimah-kalimah Al-Quran ni diturunkan, ya. Tapi sebab saya tak sentuh lagi wazan ni, ya, sebab wazan ni jauh lagi sebenarnya, ya. Kalau Tak, saya wazan tu apa? okeylah. Apa dia? Share screen nak nampak dekat Zoom. Oh, ini tadi. Sebab saya tak share screen tadi, ya Allah. Patutlah. Ya, kena apa? Saya pun lupa tadi, ya. Yang ni tadi, yang saya bercakap rupa tak share screen, ya. Ni dia yang saya maksudkan tadi ialah setiap kalimah tu dia macam mana kalimah tu dibentuk, dia mengikut acuan, ya. Acuan. So contohnya kalau majhul tadi, madhi tu acuan dia apa? Kalau wazan 1, fu'ila. Jadi kalau kataba, maklum dia jadi kutiba. Ya. Kalau kutiba, kataba kutiba tadi majhul fi'il mudhari' dia ikut acuan ni. Yuf'alu dia jadi yuktabu. So bila kita mahir ni nanti kita akan cepatlah, ya, mengetahui yang mana satu, ya. Kita tak boleh ingat di baris atas ke baris bawah, tak boleh. Saya tahu memang apa, ya. Sebab banyak, ya, kalimah ni banyak, dia tak boleh. So caranya ialah
kita akan melihat pattern-pattern yang ada acuan di sini. Daripada situ kita akan tahu. Ya. Dengan syarat kita mengetahui jenis dan wazan dia. Kena dua jenis wazan tu kena tahu. Barulah kita tahu yang mana satu. Dia punya apa ya, bentuk dia tu ya. So apa dia soalan wazan tadi? Wazan ni ialah bentuk ya, bentuk. Contohnya sekarang ni tengok sini ya. Kalau fa'il maklum, madhi maklum, bentuk dia apa? Ada 3 bentuk. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu bentuk. Wazan tu maknanya bentuk. Al-Quran dia bukannya bergantung pada kalimah, kadang-kadang dia mengambil bentuk fa'ala. Kataba, itu bentuk fa'ala lah. Kalau kalimah lain sami'a, dia bukan mengambil bentuk fa'ala, dia ambil bentuk yang ni. W1B ni dia tu huruf kedua tu baris bawah. Sami'a. Fa adalah huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Jadi sebab tu kalimah bagi mendengar bukannya sama'a, dia sami'a. Kemudian ada kalimah dia tidak mengambil bentuk fa'ala. Dia bukan mengambil bentuk fa'ila, dia mengambil bentuk fa'ula. Huruf yang kedua tu baris depan, macam kabura tadi kan. Dia ambil bentuk ni lah. Dia bukan kabara, tak ada. Kabira pun tak ada, dia kabura. Bila mu'annas ditambah tam maftuhah yang sukun tadi jadi kaburat. Itu baru wazan satu ya. Itu bentuk wazan satu dipanggil. Wazan satu dia ada 3 bentuk. Wazan lain ni tak ada. Wazan lain, wazan kedua ni dia satu bentuk. Contoh kataba tadi. Kalau Allah nak menggunakan dalam bentuk wazan kedua, so dia akan mengambil bentuk ni lah. Huruf yang kedua tu ditasydidkan baris atas. Jadi kataba. Kalau nazala jadi nazzala. Ya. Zakara jadi zakara. Itulah. Itu dinamakan bentuk ya, bentuk. Tapi dalam setiap bentuk tu dia ada sebabnya kenapa Allah menggunakan bentuk tu. Itu kita akan belajar bahagian wazan nanti ya. Contoh kenapa Allah menggunakan wazan satu, kenapa Allah menggunakan wazan kedua, kenapa Allah menggunakan wazan ketiga, keempat sehingga ke wazan ke-10 ya. So kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran ada kalimah yang ada penambahan sim dengan ta ni, itu wazan 10 tu. Yang seluruh wazan 10 kita tengok akan ada sim dengan ta ya. Sama ada dalam madhi ataupun mudhari' dia, amal dia, nahi dia, sampailah isim fa'il, isim semua ada sim dengan ta. Contohnya apa? Nasta'inu. Ya, dalam Fatihah kan kita baca tiap-tiap hari kan. Ada sim dengan ta, itu maknanya dia mengambil acuan mana ni lah. Yastaf'ilu ni. Jadilah nasta'inu. Ya, ini default dia ya, tapi dalam kalimah Al-Quran dia akan menggunakan na, jadi ditukar ya dan kepada na. Jadilah nasta'inu. Akhirnya kalimah tu menjadi nasta'inu. Nasta'inu tu maknanya fi'il mudhari' maklum wazan ke-10. Bila kita belajar nanti akan lebih menarik. Bila kita kenal kenapa wazan digunakan ya. Untuk sekarang ni terlalu awal lagi lah. Kadang-kadang saya sebut saja tapi saya tak terangkan dengan detail sebab apa? Kita masih lagi dalam tajuk ismun ya. Belum wazan lagi. So wazan nanti tuan-tuan akan belajar dalam bila kalau saya tengok modul ni. Mana tadi saya ada tunjukkan modul. Ya, ni wazan dia modul ke-10 ni ya, itu wazan kalimah. Bukan wazan kalimah je ke. Kita ada juga topik masukkan sekali lah rumah kalimah. Macam huruf-huruf ilah tadi kita akan belajar selepas tu. Modul ke-11 pula. Ya, kalimah dengan huruf ilah. Ya. Dan macam ayat majhul tu kita akan belajar dalam modul ke-8 ni. Dan kita akan buat terangkan apakah perbandingan di antara ayat maklum dengan ayat majhul. Ya, dalam modul sama tu saya akan juga kongsikan satu kaedah yang dipanggilkan sifah wal mausuf. Ini membabitkan isim sifat ya. Macam mana bentuknya apabila ada dua kalimah yang membabitkan kaedah isim sifat. So banyak lagi yang kita akan belajar ya. So kita kat mana sekarang? Baru yang ni ya. Modul 2 bahagian 2.
masih lagi awal lah ya. Jadi tuan-tuan akan dapat gambaran keseluruhan besok ialah apabila mengikuti semua ni lah ya, semua ni barulah pada tu kita akan buat latihan secara bila tuan-tuan nak mengupas satu kalimah, satu ayat tu dah boleh nampak keseluruhan lah ya. So sekarang ni kita baru fokus kepada jenis kalimah, itu pun baru nombor 2 ya. Jenis kalimah ada berapa? Ada 20 dalam senarai tu kan ya. So masih jauh lagi perjalanan kita ya. Tapi insya-Allah ya, dia punya kunci dia senang je ya. Istiqamah dan mujahadah. Istiqamah dan mujahadah ya. Mujahadah tu apa ni? Belajar sungguh-sungguh. Istiqamah tu konsisten, berterusan ya. Jangan satu minggu datang, satu minggu tak datang. Itu konsisten tak adalah istiqamah. Pembelajaran ni kalau dia tertinggal 1 minggu ataupun 2 minggu, dia akan tersangkut. Ya. Itulah. So, as long as setiap minggu kita kita ikuti dengan baik pembelajaran berserta dengan latihan. Latihan tu kena buat. Ya, kalau latihan tak buat tu kita dah dengar tapi kefahaman belum ada. Apa lagi kalau kemahiran. Okey, so kita sudahi untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah minggu depan, kita dah masuk November dah ni, tak sedar ya. Masuk November, kita akan jumpa lagi 3 campur 7, 10 hari bulan lah ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karimnya.